Kita ada journal, buku tunai dengan buku tunai runcit. Okay. Kita dah belajar journal, ada journal khas, journal am. Okay, kemudian last week kita belajar buku tunai. Semua ingat lagi ke buku tunai? Ingat. Ingat kita nak kita merekod aliran wang masuk dan wang keluar dalam buku tunai. Okay, tunai di tangan dengan tunai di bank. Okay, hari ni kita nak belajar BCP, buku catatan pertama yang ketiga, iaitu buku tunai runcit. Okay, cikgu ada sediakan slide. Cikgu present. Okay. Ada nampak slide tak kat screen? Tak. Cuba cari dekat people tu. Kat bawah dekat sebelah komen tu kan. Kan ada gambar people tu. Tekan situ. Cari akaun cikgu lagi satu. Ada yang cikgu tengah present. Cikgu ada 2 akaun ni. Akaun lagi satu. Jumpa tak? Mana cikgu? Tak jumpa cikgu. Ada lagi satu akaun. Kosong cikgu. Gambar muka cikgu. Cikgu je. Present Kosong screen ke je. cikgu? Ha? Dia dekat mana cikgu? Dekat people tu ada 2 nama cikgu kan? Ada satu tu yang cikgu tengah. Cikgu, kosong Kosong juga sebab cikgu tak on kamera kot. Okay, sekejap. Mi. People kat mana tu? Aku jam. sebelah kiri. Jangan bodoh kau. Salah. Bodoh. Dah ada ke belum? Tu dah ada. Dia dah, okay. Bye. Dah ada. Semua nampak tak? Nampak cikgu. Tak boleh full screen cikgu. Tak boleh. Nampak. Full screen. Nampak. Saya cikgu kot tak ada full screen ni. Ni, saya tak nampak cikgu macam tak YouTube. Saya tak boleh full screen. Kecil sangat Diamlah kau. Tak boleh lah pandai reject orang. Balik je lah aku punya tu. Lol. Mana boleh pandai? Rotate lah, rotate. Elok besar. Besar Dah cikgu. Okay. Bawah tak pandai. Okay. Slide buku catatan pertama. Hari ni kita nak belajar buku tunai runcit. Yang lain dapat ke? Yuan Ping tak dapat ke Yuan Ping? Ada dekat, you kena klik dekat people, ada list semua yang join kelas cikgu. Okay, ada lagi satu akaun cikgu. You klik situ, dia boleh keluar yang cikgu tengah present sekarang. You try dua-dua cikgu punya akaun. Klik yang first, kalau first keluar, sudah boleh nampak. Okay, good. Okay, buku tunai runcit. Okay, ni kita dah revise tadi. Okay, journal. Buku tunai runcit. Okay. Kita terus masuklah buku tunai runcit. Okay, buku tunai runcit, cikgu pakai short form BTR. Okay, merupakan salah satu buku catatan pertama. Okay, daripada 3 tu, BCP, buku tunai runcit termasuk dengan buku catatan pertama. Sekejap Okay, yang kedua, merekod belanja kecil dan kerap. Okay, fungsi buku tunai runcit ni kita guna untuk merekod belanja yang kecil, amountnya kecil dan kerap berlaku. Okay, contoh membeli alat tulis. Okay, beli alat tulis, beli pen, beli pensel. Okay, nilainya kecil kan? Tetapi kita kerap buat belanja alat tulis. Okay, tu contoh belanja kecil yang kerap berlaku. Next, mengelakkan penggunaan cek bagi belanja kecil. Okay, cek ni, buku cek ni, bank charge kita tau, bukan free. Okay, so kita mesti nak jimat juga kan guna buku cek tu. Jadi, kalau belanja yang kecil-kecil ni, tak sesuai lah kita guna cek, rugilah. Okay, sebaik-baiknya, kalau belanja kecil tu kita bayar guna tunai.
Okay, next, mengurangkan catatan dalam ledger. Okay, sebab belanja ni kecil dan selalu berlaku. Kalau kita nak terus catat dalam ledger, terlalu banyak ledger kena sediakan. Okay, so apa kita buat? Kita record dalam buku tunai runcit dulu, kumpulkan untuk 1 bulan. So jumlah untuk sebulan tu baru pindah ke ledger. So jimatlah ledger dah. Okay, itu maksudnya mengurangkan catatan dalam ledger. Next, menggunakan sistem panja. Okay, sekejap lagi cikgu explain apa itu sistem panja. Dan ada juruwang yang dihaskan untuk mengawal rekod pembayaran buku tunai runcit. Okay, maknanya ada pekerja lain. Okay, sebelum ni buku tunai orang lain jaga. Okay, juruwang lain, ketua juruwang. Buku tunai runcit orang lain jaga. Okay. So next, apa itu sistem panja? Okay, ni selalu tanya ni dalam soalan objektif selalu keluar. Apa itu sistem panja? Memperuntukkan sejumlah amount untuk tunai runcit bagi setiap bulan. Okay, maknanya ada satu jumlah tertentu yang memang kita dah peruntukkan untuk tunai runcit. Okay. Perniagaan menetapkan amount tunai runcit. Okay, so ni bergantung kepada perniagaan. Okay, contoh perniagaan ini, dia tetapkan tunai runcit dia sebulan RM300. Okay. Perniagaan lain boleh letak amount lain 200 ke 400 ke, tak ada masalah. Itu bergantung kepada perniagaan itu sendiri. Okay, next. Tunai runcit akan dimulakan dengan amount yang sama setiap bulan. Okay, kalau kata dia tetapkan RM200, so setiap bulan dia mesti ada RM200 pada awal bulan. So dalam masa sebulan tu dia boleh gunakan RM200 lah tunai runcit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh, okay. Next. Tunai runcit yang telah dibelanjakan akan digantikan untuk mencukupkan jumlahnya pada awal bulan berikutnya seperti yang ditetapkan. Okay, contoh tadi kata perniagaan A tetapkan tunai runcit dia RM200. Okay, so sekarang ni bulan April. Okay, dia gunalah, dia belanja kan, dia bayar belanja kecil-kecilan dalam bulan April ni. Okay, hujung bulan April dia tengok ada berapa baki. Okay, so katalah tadi RM200, dia belanja RM100. Okay, bila nak start bulan baru, bulan Mei, duit tunai runcit dia tinggal RM100 kan? Okay, jadi dia akan gantikan balik lagi RM100, tambah balik RM100 supaya jadi balik RM200. Okay, cukupkan balik amount yang sama setiap awal bulan. Itu maksud sistem panja. Okay, kita tengok contoh ni. Okay, ni tunai di bank. Okay, ini duit kita dalam account bank. Okay, contoh katalah ada RM10,000 dalam bank. Okay, pada bulan Januari, kita keluarkan sekeping cek bernilai RM200 kepada juruwang tunai runcit tu, kerani akaun untuk tunai runcit. Kita bagi cek RM200. So, RM200 ni keluar dari akaun bank perniagaan, masuk ke dalam tunai runcit. Okay, so sekarang bulan Januari ada berapa ringgit tunai runcit? RM200. Okay, so ada RM200 bulan Januari. Okay, lepas tu sepanjang bulan Januari tu, katalah kita belanja RM120 guna tunai runcit. So berapa tinggal baki tunai runcit pada akhir bulan Januari? RM80. RM80. Okay, betul. So baki tunai runcit kita pada akhir bulan Januari tinggal RM80. Okay, so baki akhir bulan Januari akan jadi baki awal bulan Februari, betul? Okay, baki akhir bulan Januari jadi baki awal bulan Februari. So sekarang ni 1 Februari, tunai runcit kita tinggal RM80 saja. Okay, so ikut sistem panja tadi, mesti cukupkan RM200 juga setiap awal bulan. So apa yang akan perniagaan buat? Lagi Tambah sekali, tambah balik. So keluarkan lagi cek. Okay, so awal bulan Februari, keluarkan lagi cek untuk keluarkan duit dari akaun. Berapa ringgit? RM120. Yes, RM120. Yang kita dah guna tu kan RM120. So ganti balik RM120. Okay, nampak? Keluar balik cek RM120 bagi kepada tunai runcit. Okay.
So tadi baki awal yang kita bawa dari bulan Januari RM80 tambah cek RM120 jadi balik RM200. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Lagi satu contoh cikgu bagi ni. Okey, sekarang bulan Februari. Okey, katalah bulan Februari ni pula kita belanja RM150. Tadi kita ada RM200. Kita belanja RM150. So baki tinggal berapa? 50 RM50. Tinggal RM50. ringgit. Akhir bulan Februari baki tinggal RM50. So, bila masuk bulan Mac, baki awal bulan Mac tinggal RM50. So, kita kena top up balik kan? Okay, top up balik sebab dah tinggal RM50. Nak bagi cukup balik 200. So, keluar lagi cek bernilai 150. RM150. So, barulah dapat balik RM200. Boleh faham? Boleh. Apa nama sistem apa ni? Panjang. Sistem panjar. Okay, good. Okay, next. Okay, latihan. Ni latihan simple je. Ni dari cikgu ambil dari buku teks. Latihan minda 4.5 muka surat 141. Pada 1 Januari 2016, Ketua Juruwang Perniagaan Amirul telah memberikan dana tunai runcit berjumlah RM400. Okay, so ni tunai runcit dia. RM400 kepada kerani akaun untuk membiayai belanja runcit bagi bulan tersebut. Sepanjang bulan itu, sejumlah RM320 telah digunakan. Okey, telah digunakan RM320 untuk perbelanjaan runcit. Soalan tanya, berapakah jumlah wang yang akan dibayar balik oleh Ketua Juruwang kepada kerani akaun pada awal Februari? Dia tanya berapa jumlah wang yang akan dibayar balik oleh Ketua Juruwang kepada kerani akaun pada awal Februari. Berapa kena bayar balik? Baki tinggal 80. Baki tinggal 80. Tapi soalan tanya apa? Tanya baki ke tanya wang yang nak bayar balik? 340 320. 40. 320. 320. Okey, berapa yang dibelanjakan tu yang kita akan bayar balik. Okey? So dia akan bayar balik 320. Berapa yang dah dibelanjakan. Okey? Tengok format buku tunai. Okay. Kalau exam, buku tunai runcit ni, kotak ni dia dah bagi. Okay? Awak tak perlu nak lukis dah garis banyak-banyak kolom ni. Dia dah bagi kotak. Cuma lajur ni awak kena tulis sendiri. Okay, so kena ingat format dia lah. Okay, format dia, kolom yang pertama tarikh urus niaga. Yang kedua butir. Okay, butir ni kita nak record. Apa yang kita buat? Kita guna untuk apa? Tunai runcit tadi. Okay, folio ni rujukan ledger. Tak apa, nanti bab ledger nanti baru awak boleh belajar betul-betul folio. Nombor voucher. Apa ni nombor voucher? Nombor voucher. Discount. Dokumen. Okay, dokumen yang kita guna bila kita nak keluarkan tunai runcit. Kan, kita nak bayar kepada ahli RM50 untuk dia beli alat tulis. So, kita keluarkan dokumen voucher tunai runcit untuk ahli sign. Okay, bukti dia ambil wang tunai runcit. Okay, so kalau soalan dia bagi nombor voucher, awak kena tulislah nombor voucher. Kalau tak ada, tak payahlah, just biar kosong. Okay, kemudian kolom seterusnya, kolom penerimaan ataupun debit. Okay, maknanya ni wang masuk. Okay, tunai runcit masuk. Okay, sebelah dia pembayaran ataupun kredit. Okay, so kalau penerimaan wang masuk, pembayaran wang keluar. Okay, tunat ni tunai runcit debit wang masuk, kredit wang keluar. Sama je macam buku tunai. Tapi ini untuk tunai runcit. Okay, tengok ni pula. Ni yang penting ni. Analisis bayaran. Okay, nampak tak cikgu label? 1, 2, 3 ni. Nampak? Okay, 1, 2, 3 ni dia bergantung kepada soalan. Okay, dia bergantung kepada jenis belanja kecil-kecilan yang perniagaan kerap bayar. Okay, ada perniagaan yang kerap beli alat tulis. So, dia kena wujudkanlah kolom alat tulis.
Okey, ada perniagaan yang banyak guna pos. Okey, selalu hantar kurier. Macam sekarang ni kan, selalu kena beli sampul kurier tu. So, dia kena wujudkan kolom untuk pos. Okey, ada perniagaan yang kerap guna guna apa lagi? Kerap menerima tetamu. Okey, so bila tetamu datang je, dia kena hidangkan minuman, jamuan ringan. So, dia akan buat kolom minuman pejabat. Okey. Okay. Boleh. Okey, so yang ni kolom 1, 2, 3 ni bergantung kepada jenis belanja yang perniagaan kerap bayarlah. Okey. Kemudian ada lagi satu kolom folio. Yang folio yang ini khas untuk yang pelbagai. Okey, lain-lain belanja yang kita bayar guna tunai runcit tapi tak sesuai dimasukkan dalam kolom 1, 2, 3 tadi. So, dia akan dimasukkan dalam pelbagai. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So, sekarang kita tengok contoh. Okey, cara merekod urus niaga ke dalam buku tunai runcit. Okey, soalan ni cikgu ambil dari buku teks muka surat 141 nombor 4. Siapa yang rasa tak clear tengok kat sini, mungkin yang ramai yang online pakai handphone, boleh buka buku teks. Boleh buka buku teks muka surat 141, soalan nombor 4. Okay, kalau guna laptop tak ada masalah, boleh nampak clear. Kalau yang handphone, better tengok dari textbook lah. Okay, so soalan. Okay, perniagaan Syira menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja dengan nilai panja berjumlah RM400. Okay. Buku tunai runcit, nilai panja dia adalah RM400. Pada 1 Oktober 2016, okay, awal Oktober, baki tunai runcit perniagaan tersebut ialah sebanyak RM40. Okay, so ni baki yang dia ada pada awal bulan Oktober. Okay, tengok bawah sekali ni. Anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit. Okay, kita kena sediakan buku tunai runcit sehingga 31 Oktober 2016 dengan menunjukkan lajur alat tulis, belanja pejabat, minuman dan pelbagai. Nampak tak ni? Inilah lajur analisis bayaran. Soalan ni dah bagi tahu siap dah. Kolom apa yang awak kena buka. Okey, ada berapa kolom? 3. 4. Masuk dengan pelbagai. Betul? Okey, 4 termasuk pelbagai. Okey, so sekarang kita buka buku tunai runcit. Okey. So tadi dia punya format tarikh, butik, folio, nombor voucher, penerimaan, pembayaran tak ada perubahan. Okey ni, kolom analisis bayaran ni. Yang pertama tadi dia suruh buka kolom apa? Kolom alat tulis. Alat tulis. Okey, so yang pertama kita buka alat tulis. Yang kedua, Belanja pejabat. belanja pejabat. So kolom yang kedua belanja pejabat. Yang ketiga, Minuman. minuman. Okey, so kolom ketiga minuman. Yang keempat, Pelbagai. Okey, tapi pelbagai tu dia ada kolom folio dulu sebelum dia kan. So yang terakhir tu kolom pelbagai. Boleh? Boleh. Okey, so ni kita punya format dah sedia, jadual kita dah sedia. Sekarang kita dah boleh record. Okey. So tadi cikgu dah crop soalan Perniagaan Syira menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja dengan nilai RM400 tadi kan? Okey, tapi pada 1 Oktober 2016, baki yang ada, baki tunai runcit peniaga tersebut ialah RM40. Okey. So apa yang perlu kita record dulu ni? Boleh 1 Oktober 2016. Yes, 1 Oktober 2016 tu. Okay, tulis tarikh dulu. Mula dengan tahun 2016, Oktober 1. Okey, butir tulis apa? Lepas tu tulis baki. Baki. Okey, baki apa? Baki tunai runcit niaga RM40. Baki awal kan ni kan? Cikgu lah mana cikgu tak Okey, faham. baki awal kita kena tulis baki BB. Baki bawah-bawah. Okey, baki BB. Berapa ringgit baki kita? 40.
RM40. So baki sebelah debit ke sebelah kredit? Debit. Debit, betul? Okay, so kita tulis bawah debit RM40. Okay, so untuk kolom penerimaan, kalau wang penerimaan, dia tak perlu rekod dalam laju analisis sebab analisis ni untuk bayaran saja. Apa yang kita catat di sebelah kredit, baru kena rekod dalam analisis bayaran. Okay, kalau yang sebelah debit, tak ada apa-apa. Sekali rekod saja. Okay, boleh? Okey. Boleh. Okay, next. Soalan. Okay, 2016, Oktober 1. Bayaran balik oleh ketua juruwang X. Apa maksud dia ni? Bayar RM40 baki tunai tu. Baki tu. Baki. Tadi baki ada RM40 kan? Dia punya panja dia berapa nilai panja dia? RM400. RM400. So kita kena bagi cukup. 1 Oktober ni kita kena make sure kita punya tunai runcit ada RM400. So berapa lagi tak cukup ni? Kita baru ada 40. 360. 360. So mana nak cari? Mana nak dapat RM360 tu? Kena Kira cikgu yang 4 Oktober sampai 1 Oktober. Ha? So dari mana kita nak dapatkan RM360 tu? Sekarang duit tunai runcit dalam kotak duit tunai runcit kita ni ada RM40 je. Awak ni. So lagi RM360 tu dari bank kan? Cek tadi. Cik bagi contoh tadi kan? Cek kan? Kita Cek. tulis bank. Okay, tulis bank sebab kita dapat cek dari ketua juruwang. So kita tulis bank. Okay, so dia kena cover balik RM360 bagi cukup RM400. Okay, so debit lagi 360. Boleh? boleh. Okay, bagus. Okay, 4. Okay, next pula 4 Oktober. 4 Oktober, pewangi. Ni Pelbagai. RM35. So ni terima ke kita bayar? Bayar. 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 Kita beli pewangi. Pewangi pejabat. Okay. So nak tulis macam mana? 4 Oktober. Tarikh Yes, RM40. 4 Oktober. Butir. Dia tulis apa? Butir tulis je balik apa yang kita beli. Kita beli Wangi. pewangi. So tulis pewangi. Tulis pewangi. Berapa ringgit? 35. 35. Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Kan kita bayar kan? Bayar. Okay, kita bayar. So kredit lah. Catat di sebelah kredit RM35. Okay. So kalau pembayaran cikgu cakap tadi, kita mesti kelaskan dia masuk kolom mana analisis bayaran ni. So mana yang sesuai? Alat tulis ke, belanja pejabat ke, minuman ke, pelbagai? Pelbagai. Alat tulis, belanja pejabat, minuman, pelbagai. Belanja pejabat. Okay. Sebab dia beli ni pewangi ni memang untuk pejabat. So kita masuk dalam analisis belanja pejabat. Boleh tak? Boleh. Okay, tulis amount tau, bukan tick. Okay, sebab pelajar banyak silap, dia tick dekat kolom belanja pejabat. Salah, account dia mesti tulis amount dalam RM. Okay, so tadi tulis RM35 sebelah kredit, dekat laju analisis pun tulis RM35. Okay, sebab apa? Sebab nanti akhir bulan kita nak jumlahkan berapa sebenarnya total belanja pejabat. Okay? Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, next. Lepas 4 hari bulan, 6 hari bulan, beli kertas dan dakwat. Okay, kita tengok amount dia RM26. Tadi cikgu lupa nak pesan. Kena tengok amount dulu. Amount dia RM26. Kecil ke besar? Kecil. Kecil. So, boleh guna tunai runcit tak? Boleh. Boleh lah. Sebab ni belanja kecil-kecilan memang guna tunai runcit. Okay, sebab ada soalan yang saja nak perangkap awak. Dia tulis bayar gaji RM800. Pelajar pun masuk je gaji RM800. Boleh ke gaji RM800 bayar guna tunai runcit? Tak boleh. Tak boleh. Amount tu besar RM800. Kan tunai runcit kita pun ada RM400 je. Mana boleh buat belanja sampai RM800. Okay, so kena tengok amount tu. Okay, so kertas dan dakwat RM26. Kecil-kecilan, so boleh guna tunai runcit. Okay, berapa hari bulan? 6. 6 hari bulan. Okay, rekod tarikh 6 hari bulan. Kita beli kertas dan Kawan. dakwat. Okay, tulis je kertas dan dakwat. Okay, debit ke kredit?
Kredit. 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 Sebab kita beli wang keluar. So sebelah kredit catat RM26. Okey. Kemudian masuk dalam lajur analisis bayaran. Belanja pejabat. Belanja pejabat tu. Alat tulis. Alat tulis lagi sesuai kan? Kertas. Okey, so masuk alat tulis. RM26. Tulis amount. Okey. Okey, next. 17 hari bulan. Okey, 17 hari bulan minuman pelanggan. RM50. Pejabat. Boleh tak bayar guna tunai runcit? Boleh. Boleh. Okey, record. 17 hari bulan minuman pelanggan. Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, kredit RM50. Lajur analisis? Minuman. Minuman. Kita ada kolom khas dah Minuman. minuman. So, masuk bawah minuman RM50. Ringgit. Senang kan? Soalan ni kalau masuk senang. memang bonus untuk awak. Okay, 21 hari bulan. Okay, tengok urus niaga seterusnya. 21 hari bulan alas meja. RM45. Boleh guna tunai runcit? Boleh. 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 21 hari bulan alas meja. Sebelah kredit RM45. Lajur analisis? Belanja Oh, pejabat. alas meja tu kredit dia Belanja ke? pejabat. Apa dia? Alas meja tu kredit dia. Kredit sebab kita beli alas meja. Okay, kita beli alas meja. Lapik meja ni. Okay, so paling sesuai kolom belanja Pejabat. pejabat. Okay, so masuk RM45 belanja pejabat. Okay, next urus niaga 23 hari bulan. Kertas karbon. RM20. Boleh masuk dalam kutunan runcit? Boleh. Boleh. Okay, so 23 hari bulan. Kertas karbon. Sebelah kredit RM20. Kolom analisis apa? Alat tulis. Alat Pelbagai. tulis kan, kertas kan, kertas karbon kita beli dekat kedai stationery. Alat tulis lah. RM20. Okay, next. 25 hari bulan sampul surat. RM30. Boleh guna tunai runcit? RM30? Boleh. Boleh. Okay, so masuk. 25 hari bulan sampul surat. Sebelah kredit RM30. Kolom? Alat tulis. Alat Alat tulis. tulis. Alat tulis juga. RM30. Okay, next. 28 hari bulan gula dan kopi pejabat. RM15. Boleh masuk tunai runcit? Boleh. Boleh. 28 hari bulan gula dan kopi pejabat. 15 kredit sebab kita beli kan. Kredit RM15. Kolom apa sesuai? Alat tulis, belanja pejabat, minuman. Pejabat. Pejabat ke minuman? Cikgu dah lupa dah tadi. Belanja pejabat ke minuman? Belanja pejabat. Belanja pejabat. Okey, masuk belanja pejabat RM15. Betul tak belanja pejabat? Sebab kita ada kolom minuman juga tu. Minuman. Ha? Bagi tabak air. Minuman. Okey, cikgu tersilap lah tadi. Okey, so lebih sesuai masuk minuman. Sekejap cikgu betulkan. RM29. Masuk minuman. Okey. Okey. Ni ni gula. Alamak, gula kopi 15. Cikgu ubah 29 pula dah. Okey. Gula dan kopi. Okey, cikgu dah masuk minuman dah. Okey, boleh Okey, next. 30 hari bulan. Bunga pejabat.
Air teh. Sekejap ni sayang. Abang, tolong tuang air teh untuk adik boleh tak sayang? Tolong je sayang. Okey, 30 hari bulan beli bunga pejabat. 29. Boleh tak masuk buku tunai runcit? Boleh. 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 Okey. 70 bunga pejabat kredit RM29 masuk dalam kolom Belanja pejabat. belanja Pejabat. RM29. Okey, 31 hari bulan pembaikan pintu pejabat RM70. Boleh guna tunai runcit? Boleh. 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 Okey, so 31 hari bulan pembaikan pintu pejabat kredit RM70 masuk dalam laju analisis Belanja pejabat. belanja pejabat RM70. Okey. So dah habis Okey. record. Sekarang Jumlah. kita nak tutup. Jumlah. Okey, sekejap cikgu nak kita nak jumlahkan. Sekejap cikgu nak ubah balik yang kopi pejabat tadi tu. Pejabat kita akan lupa Okey, buat konsert dulu ya. RM15 masuk minuman. Ni 50 ni jadi 65. Hai kau terluka. Eh. 30, 80 tambah 29. Kan? Level of concern. Dengar sikit mana kecil-kecil. Okey, tadi kita record tadi kan? Betul dah gula dengan kopi dekat minuman pejabat. Okey. So kelas sambung Okey, so dah habis record semua urus niaga guna tunai runcit. Kita gariskan. Okey, kita garis dari kolom penerimaan sampai pelbagai, sampai hujung. Boleh tak? Okey, kita gariskan dari penerimaan sampai pelbagai, sampai hujung. Kita jumlahkan setiap kolom. Okey, kita jumlahkan setiap kolom. Ini penerimaan berapa total? Kereta. Kolom penerimaan ni jumlah ni berapa? 400. 400. Okey, 400. Okey, kolom pembayaran. Ada kalkulator tak? Ada. Ya, cuba tekan kalkulator, cuba jumlahkan semua ni. Berapa jumlah pembayaran? RM320. 100? 300? Berapa? RM320. 320 betul? Betul 320 jumlah pembayaran. Okey, kolom alat tulis. Berapa jumlah kolom alat tulis? Total. 76. 76, betul. Okey, belanja pejabat. 35 campur 45 campur 29 campur 70. 179. 179, betul. Okey, minuman pejabat 65. 65. Okey, folio tak ya? Pelbagai kosong. Tak ada Kosong. apa-apa kan dekat kolom pelbagai. Okey, so kita dah jumlahkan semua
kolom. Okey, untuk kolom laju analisis boleh terus tutup. Okey, tutup maknanya kita garis kat bawah dia macam ni. Okey, tutup Okey, next kita nak cari baki. Okey, kita nak cari berapa baki tunai runcit kita yang tinggal. Kita terima 400, kita bayar 320. Okey, macam mana nak tunjuk cari baki ni, kita kena balancekan. Okey, so, tinggal satu baris untuk tulis baki nanti. Tinggal satu baris bawah 400 ni Kita tinggal satu baris kat sini. Kita garis. Kita tengok mana besar. Sebelah mana besar kelas? Kiri. Kiri ni kan, debit 400 ni kan. So turunkan yang besar RM400. Tulis amount yang sama juga sebelah kredit. Faham tak? Faham. Tengok amount mana yang besar, 400. So turunkan 400. Tulis sama juga di sebelah kredit 400. Sebab nak balance. Okay. So tutuplah ni jumlah ni. Garis terus tutup 400. Okay. So sebelah debit ni dah memang 400 kan? 400 total 400. Dan kat sini atas 320 tapi kita nak jumlah dia jadi 400. So kita kena cari sini berapa? Berapa nak tak cukup nak jadikan 400 ni? 80. 80 ringgit. Betul tak? Betul. Okay. So 80 ringgit ni apa dia? Bayar balik. Yang bayar balik. Bayar Ni balik. bukan bayar. Ni bukan bayar lagi. 400 ni kita ada duit. Duit kita 400 ringgit. 320 ni yang kita bayar. 80 ringgit ni apa? Pinjam. Kan. Kita ada 400. Kita bayar 320 ringgit. 80 ringgit tu adalah tolak memang kita tolak kan 400 tolak 320. Ini adalah Baki. baki. Baki yang tinggal lah pada hujung bulan Oktober. Okay, so kita kena tulis sini. Baki pada hujung Oktober. Oktober hari terakhir bulan Oktober 31 hari bulan. Okay, butir tulis baki HB. Okay, baki HB untuk baki akhir. Baki hantar bawah. Okay, so ini adalah baki pada akhir bulan Oktober. Baki akhir bulan Oktober akan jadi apa? Jadi baki awal bulan. Yes, baki awal bulan apa? Awal bulan November. Yes, lepas Oktober, November. So kita kena pindahkan baki RM80 ni. Pindah ke kolom sebelah, tulis RM80 untuk bulan November. Baki awal bulan November kan? So November 1, baki BB. Baki Bawah-bawah. HB tadi jadi baki bawah-bawah. Baki BB, tulis balik RM80. Boleh? Boleh. Okay, bagus. Okay, so bulan November punya baki, tunai runcit ada RM80 sahaja. Apa perlu buat? Sistem Tambah. pajak. Tambah. Kena tambah balik berapa yang kita dah belanja bulan Oktober tu. Kita kena top up balik kan. Top up balik RM320. Maknanya kita dapat lagi cek. Okay, so tulis bank 320. Okay, so dapatlah balik RM400 pada awal bulan November. Faham tak? Faham. Faham, okay. Yang ni yang kita top up balik tadi 320 ni, nama dia recoupment. Yang kita top up tu. Okay, namanya adalah recoupment. Okay, bukan tadi dia tanya berapa dibayar balik tu, dia boleh pakai ayat lain, dia tanya berapa recoupment. So, buat kena jawab ni lah. Recoupment. RM220. Boleh faham? Boleh. Okay, so inilah dia buku tunai runcit. Senang kan? Senang. Saya harap semua tak ada masalah. Okay, latihan. Okay, latihan dari buku teks muka surat 147. Soalan nombor 4. Due date cikgu bagi sampai besok. Okay, jawab dalam buku, snap gambar, hantar dekat GC, Google Classroom. Cikgu kena tulis kat buku kat ke cikgu? Kalau tulis kat kertas snap? Tak apalah, siapa yang tak ada buku tu tulis dalam kertas lah. Okey. Buka sekolah kita tampal je dalam buku. Cikgu tak buka. Cikgu saya punya sebelum ni saya dah buang. Cikgu sekolah tak buka, cikgu. Janganlah, cikgu dah rindu ni.
Kalau cikgu tak apa lah, saya nak pergi ke sekolah. Ngepuk kat rumah. Tak boring tu kat rumah tu. Tak. Sorry. Awak tak boring lah adik-adik makan nasi Cina. Kejek orang. Ni tak kaya ni, sedih ni tak kaya. Lepas tu, Ada soalan ke? Ada cikgu. Tak ada soalan Boleh buat latihan ke? Boleh. insyaAllah. Boleh. Okay, so tu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay? Cikgu. Okay, bye-bye. Nak sama buat Bye. konsep buat lah. Bye.